Record. Okey. Okey, tengok kat anda punya nota kat sini. Nah, apa yang kita lihat, Harold McMichael tiba. Dia tiba dengan kapal Royalist, dia telah ditemani oleh A.T. Newbold. And mereka telah menggunakan pelbagai teknik untuk mendapatkan tanda tangan. Dalam tempoh 2 bulan mereka berjaya mendapatkan tanda tangan daripada 9 orang raja-raja Melayu. And who are the raja mereka temu? Semua same. Johor, Selangor, and then kita tengok semua ini, and the final one yang ini adalah Terengganu. So ingat, so untuk dapatkan tanda tangan, dia mula, tanda tangan ni mula daripada Johor, kemudian dia pergi kepada Selangor, kemudian dia pergi ke Pahang dan sebagainya. Nah, final one yang ditandatangan adalah daripada Terengganu. Ingat, untuk kita punya HC Villian, Johor, Selangor, kemudian tu dia Kedah, kemudian final one adalah Kelantan. Bagi yang ini, kita ingat balik. Dia pergi Johor juga, dia pergi Selangor juga, kemudian kalau tak boleh ingat Pahang tak apa. Go back to the final one. Final one, dia berjumpa dengan Sultan Ismail daripada Terengganu. Dan apa yang dikatakan? H.C. Villian, Sir Harold McMichael, mereka berjaya menyelesaikan misi mereka dengan menggunakan desakan dan paksaan bagi mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Cara yang digunakan oleh mereka tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi. Kesannya Raja-Raja Melayu telah membantah tindakan Malayan Union. Boleh fahamkah? Halo? Ni semua saya sudah ajak. Yes, boleh. Bagus. Nah, sekarang kita akan lihat reaksi kita punya penduduk tempatan. Nah, reaksi ini sayang, anda boleh lihat daripada beberapa bahagian ya. So this is 4.3. Now, reaksi ini kita akan lihat reaksi Raja-Raja Melayu, bagaimana penentangan rakyat dan juga bantahan bekas pegawai British. Boleh fahamkah? So untuk kita punya final bahagian 4.3, kita akan belajar kepada reaksi. So reaksi penduduk tempatan. So bila kita lihat reaksi penduduk tempatan, Kirtana, reaksi penduduk tempatan ni kita bahagikan kepada berapa bahagian sayang? Darling? Kirtana, berapa pihak? Three. Who are the pihak? Raja-Raja Melayu. Very good. Second. Penentangan rakyat. And bantahan bekas pegawai British. Yes, bekas pegawai British. Nah, kita akan lihat bagaimana cara-cara yang digunakan oleh mereka. So kita lihat one by one ya. So pertama sekali kita akan lihat siapa sayang. Siapa punya bantahan kita akan lihat. The first one adalah we are going to look about Raja-Raja Melayu. So apakah Raja-Raja Melayu buat dan sebagainya ya. Now see the notes here. Cikgu akan cut the notes and terangkan one by one. Okay. Wait. Hey, you guys got exam or not? Hey, SPM kids got exam. You guys got exam or not, darlings? No. No, oh, you're so happy lah. Sekolah lain ada tak sayang? Bentana, your school also no exam, darling? No teacher, no exam. Oh, okay. No wonder lah. Everybody's so quiet. Oh, do you got? Okay, do you got? Alright, so kita lihat yang ini dulu Nah, kita lihat yang pertama, penentangan oleh Raja-Raja Melayu. So I'm going to do, okay. Nah, everybody boleh nampak. Now, okay. Nah, Raja-Raja Melayu telah menentang Malayan Union kerana MU adalah pemerintahan secara apa sayang? Penjajahan apa? Apa dia kata? Penjajahan mutlak. Apa artinya penjajahan mutlak, guys? Apa artinya penjajahan mutlak? Halo? Apa itu penjajahan mutlak?
Teacher. Apa artinya penjajahan mutlak? Penjajahan mutlak artinya penjajahan penuh. Boleh faham? Apa artinya penjajahan mutlak, Adam? I'm sorry, what was that, Cikgu? Penjajahan penuh oleh British. So British take all the power. Ini artinya penjajahan mutlak. Penjajahan mutlak artinya penjajahan penuh oleh British, and pada masa ini Sultan kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. So bila Malayan Union diperkenalkan, ia mula menjadi satu bentuk penjajahan mutlak. Penjajahan mutlak adalah penjajahan penuh oleh British. So ini menunjukkan British is taking all the power. And kita punya sultan ini kehilangan kedaulatan dan juga kehilangan kuasa politik. Nah, bagaimanakah cara-cara yang digunakan oleh Raja-Raja Melayu? Satu, mereka membawa kes ke mana sayang? Kes ke mahkamah. Nombor dua, apa yang cikgu katakan, hantar surat ke mana? Surat bantahan dihantar ke mana? Ke London. London. Nombor tiga, mereka juga telah menyokong apa? Kongres Melayu. Mereka sokong Kongres Melayu. Dan kita boleh nampak bagaimana Permaisuri Perak turut terlibat, ya. Permaisuri Perak turut terlibat dalam penentangan, and Permaisuri akan mengetuai gerakan penentangan di Perak. And finally kita akan lihat cara yang berikut adalah mereka telah memulaukan upacara perlantikan. Siapa? Perlantikan Governor Malayan Union. So ini adalah 5 cara yang digunakan oleh Raja-Raja Melayu untuk menentang. First, mereka ingin membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi London. Nombor dua, mereka ingin menghantar bantahan ke London. Mereka juga turut menyokong Kongres Melayu, and mereka telah, Permaisuri Perak telah memimpin gerakan menentang Malayan Union, and berlaku pemulauan upacara perlantikan Governor Malayan Union. So we look at the first one. Okay, now yang ini apa yang dituliskan, anda boleh nampak kat sini. Nah, membawa kes. Okay, cara yang digunakan. Number one. So kita sudah kata membawa kes ke mana sayang? Mahkamah Tinggi England. So keputusan dibuat semasa apa? Persidangan Raja-Raja di mana? Persidangan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar. So semasa persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria Kuala Kangsar, mereka telah membuat keputusan untuk mengemukakan bantahan kepada mana sayang? Kepada Mahkamah Tinggi England. So mereka telah mengambil keputusan untuk menghantar bantahan ke London, and Sultan Perak, Sultan Johor dan juga Sultan Kedah telah menyatakan mereka akan ke London sekiranya kehadiran mereka diperlukan. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bantahan mereka dengan cara yang digunakan oleh Sir Harrod McMichael. Cara Harrod McMichael yang tidak sah. Okay, boleh faham sayang? So this is cara yang pertama, mereka membawa kes mahkamah, kes Malayan Union Mahkamah Tinggi, and persidangan keputusan telah diambil semasa persidangan Raja-Raja di Istana Iskandaria. And keputusan ini adalah untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi ke England. And kita ada 3 sultan yang terlibat, Sultan Kedah, Perak dan Johor, menyatakan they willing to go to England sekiranya kehadiran mereka diperlukan. And mereka ingin menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Harrod McMichael yang mendapatkan persetujuan dengan cara yang tidak sah. Boleh faham yang ini? Boleh? Yes, boleh. Very good. Dania, can you understand, darling? Dania? Dania? Can you understand? Yes. What do you understand?
about how England come. How England How kes ini hendak dibawa ke mahkamah ke England, betul? Yes. Bila mereka mengambil keputusan ini? April Semasa, 19. ya, semasa siapa? Persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria Bragangsa. So mereka telah mengambil dua keputusan. Satu, what they said. Mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Okay, nombor dua, what they said. Sultan Kedah, Perak dan Johor akan ke England sekiranya kehadiran diperlukan. Okay, why mereka ingin mengemukakan bantahan? Bantahan yang kemukakan adalah Sir Harold McMichael telah mendapatkan persetujuan dari Raja-Raja Melayu dengan cara tidak sah. Alright, can you guys understand? Boleh ya? Okay, kita masuk kepada bahagian yang berikutnya, iaitu mereka turut menghantar surat bantahan ke London. Right? So satu, mereka telah the first one is case ke mahkamah. Okay, first one is case ke mahkamah. Okay, second one adalah surat bantahan. So surat bantahan ni mereka nak hantar ke mana sayang? Ke London. So mereka telah menghantar kepada siapa? George, apa nama dia? George Henry Hall. George Henry Hall adalah setiausaha tanah jajahan. So surat bantahan telah dihantar ke London, and again the same Sultan Kedah, Perak dan Johor mendakwa mereka telah diperdayakan oleh siapa? Siapa perdayakan mereka? Harold McMichael. And mereka telah what is that? Telah didakwa, telah diugut. So Tengku Syed Putra Jamalulai, this is Sultan Perlis pula, mengirim telegram kepada British di London menyatakan tidak puas hati dengan tindakan Harold McMichael di mana beliau tidak diberi peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri. Boleh fahamkah? Faham siapa itu Sultan daripada kita punya Putra Syed Jamalulai? Dari negeri mana? Just sebut kepada anda. Dengar ke? So, cikgu ulang balik. Tengok sini. Menghantar surat bantahan ke London. Mereka telah menghantar surat bantahan ke London kepada George Henry Hall. George Henry Hall adalah ketua setiausaha tanah jajahan di London. And again the same Sultan Kedah, Sultan Perak dan Johor mendakwa mereka telah diperdayakan oleh Harold McMichael, mereka telah diugut. So pada masa yang sama kita ada Sultan Tun Syed Putra Jamalulai adalah Sultan Perlis. Beliau juga telah menghantar telegram ke London menyatakan tidak puas hati dengan tindakan Harold McMichael kerana beliau tidak diberi peluang untuk mendekatkan nasihat daripada pembesar negeri. Faham ya? Okay. Go a bit slow. Okay. Okay. Megala, can darling? I go slow. Okay, Megala, explain this one sayang. Surat bantahan siapa hantar? George Henry Hall. Telah dihantar kepada George Henry Hall. Now, who are the Sultan yang terlibat dalam penghantaran surat bantahan sayang? Sultan Kedah, Perak, and Johor. Alright. So mereka, why they send a letter to London? Apa yang mereka katakan? They not satisfied. They don't want the Malayan Union pentadbiran. And also mereka dikatakan mereka telah diperdayakan oleh Harold McMichael and he also forced them. Correct or not? Boleh ya? Faham? Okay. Now kita masuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu mereka telah menyokong Kongres Melayu. Mereka sokong Kongres. What is Kongres sayang? Last week I told you. Kongres adalah penyatuan semua persatuan. All the persatuan Melayu akan join together and form a conference.
That conference lah dikenali sebagai kongres. Boleh faham? Fahamkah apa itu kongres, Raif? What is kongres, sayang? Halo, what is kongres? Raif boleh answer, tak boleh. Arisa, apa itu kongres? Kongres adalah gabungan. Gabungan. Okey, cikgu tuliskan kat sini apa itu kongres. Wait, cikgu showkan. Okay. Can you guys see that? Hello? Yes, cikgu. Okay. Kongres Melayu adalah gabungan semua persatuan mengadakan persidangan secara besar-besaran. So kita boleh nampak Kongres Melayu is very important. All the persatuan-persatuan Melayu, persatuan daripada Sarawak, persatuan daripada Perak, semua persatuan-persatuan Melayu akan bergabung. So bila semua persatuan Melayu bergabung, ialah dikenali sebagai Kongres Melayu. Boleh faham, children? Boleh ya? So Raja-Raja Melayu juga telah menyokong Kongres. So anda boleh nampak mereka juga telah menyokong Kongres ya. So menyokong Kongres Melayu, can you see the board, Cikgu Syarif? Menyokong Kongres Melayu, nampak? Okay, Yes, Kongres teacher. Melayu telah disokong oleh Raja-Raja Melayu dan menunjukkan kesungguhan mereka menolak Malayan Union. So kita ada seorang sultan iaitu Sultan Selangor ya. Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibnu Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah mendermakan RM15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama dan merasmikan kongres tersebut. So semua Raja-Raja Melayu telah menyokong kongres ini dan mereka telah menunjukkan apa? Sokong dan menunjukkan apa? Tengok kat situ sayang. Kesungguhan apa? Ishwar, kesungguhan apa mereka buat? Menolak Malayan Union. So siapa sultan? Sultan mana yang menderma duit sayang? Sultan Ishwar. Hishamuddin Alam Shah, Menderma berapa? 15,000. Bagus. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana Permaisuri Perak pula menyatakan ketidakpuasan dan beliau akan terlibat dalam pertunjukan ya. So she is one of the famous lady yang telah terlibat ya. So kita boleh lihat beliau adalah Raja Permaisuri Kalsum. Okay. Now, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Pada 28 Mei 1946, Ahli Parlimen British LD Gummans dan David Rees-William tiba di Kuala Kangsar. Nah, perhimpunan besar-besaran telah diadakan di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar dan menunjukkan raja-raja dan rakyat, okay, raja-raja dan juga rakyat bergabung menentang Malayan Union. So pada masa inilah Tengku Permaisuri Perak iaitu Raja Perempuan Kalsum telah mengetuai barisan hadapan perarakan bersama dengan wanita negeri Perak dan mereka telah melintasi Raja Melayu ahli perhimpunan British dan pemimpin Melayu berada di pentas dan semua kagum melihat semangat yang ditunjukkan oleh Tengku Permaisuri Raja-Raja Melayu. So ini adalah siapa lakukan? Permaisuri negeri mana? Permaisuri negeri Perak. Apa nama beliau? Okey, saya tangkap satu ekor. Okey. Diana.
Diana, are you there? Yes, teacher. Okay. Siapa permaisuri yang terlibat sayang? Siapa permaisuri yang terlibat dalam menunjukkan bantahan? Is it Tuanku Permaisuri Perak Yes. Apa yang beliau buat sayang? mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak? Semasa bila? 28 Nice. Mei. Yes, 28. Semasa lawatan siapa? Okay, Raif, no problem. Semasa lawatan siapa? Tengok kat sini. Who are these people? Mereka adalah ahli parlimen British. So pada 28 Mei 1946, ahli parlimen British iaitu L.D. Gummins dan David Rhys-Williams tiba di Kuala Kangsar, Perak. Nah, perhimpunan besar-besar di Padang Bandar Diraja dijalankan. Okay, now kita ada lagi seekor. Okay, Kirtana, apa yang dilakukan oleh Raja Permaisuri Perak, Raja Permaisuri Perak ni sayang? Mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. So ini telah menjadi kekaguman kepada semua orang. Correct or not? Kenna? Okay. Sean? Sean, can I talk to you, darling? Do you have mic to talk, Sean? Can you hear me? Yes. Okay, Sean. Sean, Permaisuri Perak ini telah melintasi satu perbarisan semasa kedatangan siapa? She was involved in satu barisan, mengetuai barisan perarakan. Semasa kedatangan siapa? Who was there? Who was in Perak pada masa itu? There are two British people. What is their name? L.D. Gummins and David Rhys-Williams. William. All right. Now listen, guys. Yang ini, do you know why they are here? L.D. Gummins dan David Rhys-Williams. Anybody knows? Anybody tahu kenapa kedua-dua pegawai iaitu ahli parlimen British, dua orang ni datang ke Tanah Melayu? Why sayang? Anybody? Any guesses? Satu ekor pertama tahu. Okey, kedua-dua mereka ini adalah ahli parlimen British yang telah dihantar oleh British. British are sending them to go and check. Betul ke? Because why? Everybody against Malayan Union, everybody menghantar surat bantahan, everybody menghantar telegram and so many things. So everybody are going against Malayan Union. So that's why British telah menghantar dua orang pegawai British untuk pergi cek betul ke orang Melayu ni menolak Malayan Union. Faham ke? Ishwar faham? Ishwar? I rasa gila lah ajar orang. Teacher, please repeat one more time. Okay, I will repeat. Okay, you see sayang. Now, Malayan Union. Do you think people are happy? People are very great about Malayan Union, thinking great about Malayan Union, especially the Malay people? No. No, they are very angry, correct or not? So daripada penduduk tempatan, Persatuan and Raja-Raja Melayu, all are sending letter to London. So do you think London are happy also? They already started this program, but all the pemimpin, rakyat and everybody menentang Malayan Union, correct or not? Betul kan? Yes. So pada masa ini, British telah menghantar dua orang pegawai British, iaitu L.D. Gummins dan David Rhys-Williams, to go and see betul ke orang Melayu dan penduduk tempatan and also Raja-Raja Melayu betul-betul menentang Malayan Union. Can understand sayang? So these two people, they was in Kuala Kangsar, and when last time when the British are here and everything, we will welcome them dengan pertunjukan yang besar-besaran, and we welcome them because they are pemerintah. So satu perarakan telah diadakan di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar.
And pada masa ini rakyat menunjukkan, everybody kumpul kat situ, bergabung dan menunjukkan. They never show violence, but all of them gathered and bawa sepanduk menunjukkan mereka tidak mahu Malayan Union. Can you guys understand? Bandana, boleh faham? Yes, teacher can. Thank you. Alright, very good. So kita lihat yang berikutnya, iaitu permulawan perlantikan. Alright, this is very important. Okay, guys, kejap we have 2 minutes. Sorry, okay guys, I don't know because she's very serious. Maybe this week Friday, whoever, kita tak ada class on Friday. Most probably Friday, kalau I think Form 5 class all, I will cancel my class because I'll be going back to Taipei because my grandmother is very serious now. Okay, now tengok sini. Okay, now I asked you to watch that movie. Did I send you in the group one movie? Ada kan? Ada tak ada? Which movie? I asked you to watch the movie tentang Malayan Union and everything. I send the link to your group. Tak tengok kan? Okay, gambar itu sebenarnya adalah bagaimana, I don't think so. Okay, let me check. I will see later. Okay, kalau tak ada tak apa, later cikgu akan tunjukkan. Guys, listen carefully. Pada masa ini, apa yang sedang berlaku adalah memandangkan semua raja-raja Melayu sudah tanda tangan. Earlier, they already tanda tangan and the letter was already sent to British. British sudah pun mulakan Malayan Union. So now they are going to do an official day for Malayan Union and they will dia ada upacara perlantikan Governor Malayan Union. All the raja-raja Melayu telah dijemput hadir untuk menghadiri upacara perlantikan Governor. So semua raja-raja Melayu menggunakan, because last time tak ada kita tak ada kapal terbang yang secara besar-besaran dan sebagainya. Semua raja-raja Melayu telah menggunakan kereta api. And dia punya pertemuan adalah kita punya hotel, dikenali sebagai you know where is KL station? Do you know where is kita punya kereta api Tanah Melayu? The center KL? Tahu kan? Halo? Tahu tak tahu? Yes, teacher. Kalau anda tahu mana kawasan kita punya kereta api ini, there is a hotel, because hotel itu ke atas, landasan kereta api kat bawah. So hotel itu dikenali sebagai hotel station. All the raja-raja Melayu, especially Raja Perak, Johor, Selangor, semua sudah datang menunggu kereta untuk dibawa ke upacara perlantikan Governor di Karkosa Srinagar. But what happened? Di bawah stesen itu, semua rakyat berkumpul dan melawongkan, mengatakan please don't go. Okay, and upacara ini dalam tu British already plan untuk melantik, they already do it there in Karkosa Srinagar. In hotel station, Dato' On Jaafar kumpul semua penduduk tempatan, lebih kurang 10,000 of them, waited for all the raja-raja Melayu to hear what they are telling. So dalam masa itu, On Jaafar go and tell the raja-raja Melayu that people are waiting for you all. People are happy that diorang semua menolak Malayan Union. So all of them, Dato' On Jaafar berjaya convince all the raja-raja Melayu memulaukan upacara. Don't go for the upacara perlantikan Governor. So that is one, how raja-raja Melayu memulaukan upacara perlantikan Governor Malayan Union. Raja-raja Melayu memulaukan upacara perlantikan Governor setelah berjumpaan dengan Dato' On Jaafar di hotel station. Dato' On Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu memohon raja-raja Melayu bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara perlantikan Governor Malayan Union. Ribuan orang Melayu berhimpun di hotel station
dan melaungkan daulat tuanku dan juga hidup Melayu. So lihat akan ke how many people are there, they come untuk memulaukan kita punya upacara perlantikan ini. Ini menyebabkan what happened sayang? What happened? Raja-raja Melayu pun they told British we are not coming for the upacara perlantikan Governor Malayan Union. Can you guys understand? Boleh faham? Cara yang kelima, faham? Mana? Yes, teacher. Boleh faham? Zarif, can understand sayang? Zarif, Zainuddin, where are you? Are you there? Tidur kah? Zarif! Cikgu jerit pun tu budak tak keluar. Masha, can understand darling? Masha, boleh faham? Bandana, boleh faham? Yes, teacher. Alright, okay. Now, so ini adalah 5 cara yang digunakan untuk menentang Malayan Union. So while teaching, I'll already write it down. I'm going to show you apakah cara yang digunakan untuk menentang Malayan Union. So anda boleh nampak kat sini cara yang digunakan oleh Raja-Raja Melayu. Now, cara yang digunakan oleh Raja-Raja Melayu adalah pertama membawa kes ke mahkamah semasa persidangan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar. So mereka mengambil keputusan untuk menghantar surat bantahan. Membawa kes ke mahkamah iaitu Sultan Kedah, Sultan Perak dan Sultan Johor. And they also say if they were wanted in London, they willing to go. And mereka juga, kita ada bantahan juga telah dihantar ke Mahkamah Tinggi England, and mereka marah dengan cara Harold McMichael yang dikatakan caranya adalah tidak sah. Nombor 2, surat bantahan iaitu dihantar kepada George Henry Hall. Mereka mengatakan bahawa the same Sultan mengatakan mereka telah diperdayakan oleh Harold McMichael dan juga telah diugut. Sultan Perlis telah menghantar telegram mengatakan tidak puas hati dengan Harold McMichael kerana tidak diberi peluang untuk berbincang dengan Majlis Negeri. Kemudian kita ada Raja-Raja Melayu juga menyokong Kongres Melayu. Now, what is Kongres Melayu? Kongres Melayu adalah gabungan semua persatuan Melayu mengadakan persidangan secara besar-besaran. Dan ini menunjukkan sokongan dan kesungguhan mereka menolak Malayan Union. So Sultan Selangor dalam Kongres Melayu yang pertama, Sultan Selangor telah mendermakan sebanyak RM15,000 sebagai dia adalah pengerusi ataupun dia adalah telah dijemput sebagai orang penting, ya. So he donated 15,000. Nah, kemudian kita ada Permaisuri Perak juga telah turun padang, ya. Beliau telah menunjukkan kesungguhan. Ini berlaku di Kuala Kangsar semasa lawatan LD Gaman dan David Rhys William. So everybody was proud dengan Raja Permaisuri Kalsum ini yang mengetuai perarakan dan menunjukkan tidak puas hati. Nah, kemudian Raja-Raja Melayu juga turut telah, apa mereka buat sayang? Memulakan upacara perlantikan Governor Malayan Union, and kesemua mereka telah berkumpul di mana? Berkumpul di Hotel Station and turut bersama dengan Dato' On Jaafar. Fahamkah? Ni faham kan? Faham. Saya sendiri kena cakap lah. Faham. Saya jadi gila dengan diorang. Okay, done guys. Can understand bahagian ini? Boleh? Very good, Masya. Alright, so kita masuk kepada bahagian yang berikutnya. Bantahan rakyat. So anda boleh nampak bantahan rakyat. Ya, cikgu tunjukkan. Sekolah dah habis bab ini ya. You all in bab 5 ready ya? Where you all now? Bab 6 ah. Hello, which bab you all now? Bandana, your school until bab mana sayang? Until chapter 4. Ya, chapter 4. Okay. Hartamas sampai chapter mana? Hartamas mesti tahu chapter 4 juga. Hartamas sudah tidur. Beda, cikgu potong ini.
Okay, alright. You all going now only masuk chapter 4. Okay, tak apa. We take some time. Okay, are you guys coming for the essay classes? Semua datang? Yes. Saya Possible. nampak 1-2 ekor aja, yang lain is missing. Please 100%. Tolong datang for the essay class, very important. I'm doing revision for y'all. At least you can boleh what we say, boleh dapat 2 times. You can study 3 times actually. I ask y'all to come for all the classes. I never restricted y'all to join the classes. You want to come for all the classes? You can come Monday, Tuesday, Saturday also you can come. Saya tak ada masalah. Please come for all the classes. I'll be very happy. No additional charges. Please. Saya takkan tambahkan. Okay. Cara yang berikut adalah siapa menentang sayang? Second adalah siapa penentangan? Apa yang cikgu tulis? Rakyat. Penentangan rakyat. Correct or not? So kita akan lihat bagaimana penentangan rakyat terhadap Malayan Union. So penentangan rakyat ini kita boleh lihat pertama sekali dia menggunakan Akhbar Melayu. What is Akhbar Melayu? Surat khabar, penulisan dalam surat khabar. Nombor 2, penentangan adalah dari aspek cendekiawan. Siapa itu cendekiawan? Siapa itu cendekiawan? Siapa itu cendekiawan? Oi, golongan bijak pandai. Can I understand? So golongan bijak pandai yang terdiri daripada pemimpin tempatan dan juga wanita yang turut bangkit menentang Malayan Union. Nombor 2, kita ada Persatuan-Persatuan Melayu. Nah, Persatuan-Persatuan Melayu ini mereka telah menggunakan majalah, mereka telah menggunakan all the persatuan negeri akan bangkit dan diaktifkan kembali. Kemudian bantahan dilakukan secara besar-besaran di negeri-negeri Melayu. So mereka ada tunjuk perasaan, demonstrasi dan sebagainya. Number 5, mereka telah mengadakan Kongres Melayu. Kongres Melayu, there are 2 Kongres Melayu, nanti kita akan belajar. And finally kita ada UMNO. UMNO is the final, kita ada final resolution yang telah mengadakan bantahan secara besar-besaran. Okay, now. So berapa cara kita ada? Okay. Golongan cerdik pandai. Very good, Rais. Betul. Alright. So kita lihat kepada Akhbar. So the first one adalah Akhbar. Nah, anda boleh nampak kat sini. Nah, antara Akhbar, this is the Akhbar. Okay. Akhbar Melaya daripada, ini ada dalam surat khabar anda. Nah, bantahan Akhbar daripada, okey, anda boleh nampak kat sini, dari pandangan sepintas lalu dapatlah diketahui bahawa cadangan Malaya itu bukanlah menguntungkan, okey, bukanlah menguntungkan orang Melayu. Hal ini mencemaskan pemikiran dan perasaan orang Melayu mengetahui hari depan mereka, masa depan mereka. So para sultan hendaklah menimbangkan dengan sepenuh hati cadangan Malayan Union sebelum setuju menyertainya. Nah, kemudian hari lahirnya Malayan Union adalah hari yang sehabis-habisnya sedih bagi orang Melayu. Oleh itu orang Melayu seharusnya berkabung, menandakan kesedihan dan juga perbuatan berkabung itu mengandungi perasaan yang mendalam bagi orang Melayu itu sendiri. So Tuhan sentiasa menyertai pihak yang benar. Berkabung itu kerana kita terpaksa berkabung. I'm going to show you some picture about this. 2 minutes, cikgu ambilkan buku tu. See here. Ini adalah cara penentangan orang Melayu. Okay. Can you all see here? Inilah buku lama ya, so anda boleh nampak. Okay, can you guys see? Boleh nampak? Yes, can. Alright, so anda boleh nampak gambar yang pertama sekali sayang. Nah, tanah
Melayu, hak Melayu. Malayan Union tidak dikendaki antara slogan. So you kena boleh nampak Malaya for Malays and Malayan Union are not welcome ataupun not wanted. Nah, ke bawah tu anda boleh nampak gambar yang bawah. Orang Melayu menunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union, bersatu teguh bercerai roboh. Itulah semangat yang patut diamalkan. Dan kita boleh nampak here. So this is Kongres Melayu, ahli Kongres Melayu 1946 yang bersatu menentang Malayan Union dan untuk menegakkan maruah bangsa dan juga negara. Dan kita boleh nampak mereka menghantar telegram. Right? Telegram Islamic Voice of Malaya. Apa yang dikatakan kat situ, hilang percaya kepada kerajaan parti buruh kerana menghapuskan hak 9 negeri-negeri Melayu dan hak orang Melayu. McMichael dengan jelas telah menggunakan tekanan ke atas raja-raja Melayu dan bertindak tidak mengikut perlembagaan dan mendesak perbincangan McMichael di House of Commons dan dunia Islam akan memberontak jika polisi yang keras itu turut dijalankan. So anda boleh nampak Kongres UMNO menggambarkan perpaduan cerdik pandai, golongan bijak pandai lah untuk memartabatkan bangsa dan juga negara. Okay, this one is berkabung. So anda boleh nampak, just now kita nampak mereka berkabung. What is berkabung sayang? Guys, apa itu berkabung? Apa artinya berkabung? Children, apa itu berkabung? Mourn. Okay, morning. Okay, M-O-U-R-N-I-N-G, morning. Okay, that is when you sad, anybody died or anything, you feel so, anda akan berkabung. So anda boleh nampak, ahli jawatan kuasa UMNO, cawangan Lenggong Ulu Perak, memakai songkok yang berlilit kain putih. So you can see, all their songkok ada lilitan kain putih sebagai tanda berkabung menentang Malayan Union. Boleh faham children? Fahamkah? Saya akan cakap, saya akan buat apa. Itu saya sendiri akan buat. Okay. Now, so kita balik kepada nota kita. So itu adalah akhbar. So actually I open this to show you all the akhbar. Sorry. Okay, akhbar ni here. Okay, here anda boleh nampak penentangan melalui akhbar. Orang Melayu telah menyuarakan bantahan secara berterusan melalui Majlis, Utusan Melayu dan Warta Negara. Majlis merupakan akhbar yang mula-mula menyeru orang Melayu menentang rancangan Malayan Union. Utusan Melayu pula pada 12 Oktober 1945 dan menyeru supaya Raja-Raja Melayu memikirkan kesannya jika Malayan Union tidak ditentang. Pada 14 November 1945, Warta Negara juga telah mewartakan berita yang menggesa orang Melayu menentang Malayan Union. So kita boleh nampak 3 akhbar yang penting menunjukkan ketidakpuasan. So people are not happy. So here we go back here. Okay, now so kita lihat antara akhbar yang memainkan peranan, kita ada Utusan Melayu, kita ada Majlis, kita ada Warta Negara, menyuarakan bantahan dengan keras terhadap Malayan Union, mengancam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu dan menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan secara besar-besaran menolak Malayan Union dan sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan Malayan Union. Can understand? So one, mereka menyuarakan bantahan. Nombor 2, mengancam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu, menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan dan juga berkongres. So ini adalah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar ini. So what are the akhbar yang kita ada, Adam? Apa akhbar sayang? Utusan Melayu. Lagi? Majlis. Lagi?
Warta negara. Very good. So kita lihat. Ishwar, apa yang dinyatakan oleh akhbar-akhbar ini? Dah Ishwar. Mana itu budak sudah lari ya? Sean, tell me apa yang dinyatakan oleh akhbar-akhbar ini sayang? Sean, apa yang dikatakan oleh akhbar-akhbar ini sayang? Menyuarakan bantahan dengan keras terhadap MU, Okey, lagi. mengecam dan mengutuk MU kerana merugikan orang-orang Melayu. Melayu lagi. Menyeru orang Melayu. Mengadakan perhimpunan besar-besaran menolak MU. Malayan Union. Alright, thank you my dear. Alright, so that is done. Nah, sekarang kita lihat bantahan cendekiawan. Nah, bantahan cendekiawan, golongan cendekiawan juga turut sama menentang Malayan Union. So, cendekiawan cendekiawan terdiri daripada tokoh pentadbir Melayu, especially golongan pentadbir ya. Nah, kita ada, kalau anda rasa susah nak ingat, ambil kita punya 4 nama cukup atau 3. Datuk Wan Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil, Zabah dan Datuk Hamzah Abdullah. So ambil nama ini, atau Datuk Panglima Bukit Gantang Abdul Wahab Abdul Aziz. So pilih mana-mana ya. So bantahan cendekiawan, kita ada pemimpin Melayu yang menentang Malayan Union, kita ada Datuk Wan Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil. Zabah, kita ada Tengku Muhammad Zabah, and kita ada Datuk Datuk Hamzah Abdullah. Now apart from that, ladies juga turut memainkan peranan yang penting. So kita boleh nampak beberapa wanita yang begitu penting. Mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap Malayan Union. So who are the ladies? Anda boleh nampak tokoh wanita, kita ada Cikgu Zahra Abdul di Batu Pahat, Halimatun Abdul Majid di Rumbau, Saleha Muhammad Ali, kita ada Zahara Tamim Selangor, Datin Putih Maria Ibrahim, Rashid Perak, and Hasna Ishak di Pulau Pinang. So di Batu Pahat, Cikgu Zahara Abdullah, ahli pergerakan Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung, berucap, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut menggambling tenaga bersama-sama kaum lelaki untuk mendapatkan hak kembali kami. So apart from that, I don't see there are a lot of words from buku lama is more standing for compared to anything. So anda boleh nampak yang ini. I'm going to show you some articles. Okay, here. Okay, here anda boleh nampak ya. So this is our Cik Mazna. Cik Mazna mewakili. Cik Mazna mewakili kaum ibu di Pulau Pinang berucap menentang Malayan Union. Anda boleh nampak ini adalah bendera British. So she was giving because pada masa itu kita belum ada bendera kita. So they are still using the Union Jack. Nah, kemudian anda nampak kat sini. Okay, I want somebody to read this one, which actually yang menyedarkan ramai rakyat untuk bangkit menentang Malayan Union. And if you ask me, I'll say it's a very big impact kepada masyarakat ya. Okay, who is? Adam, can you help me sayang? Yeah. Baca dari sini sampai sini. Where? Dah cikgu tandakan. Okay, seorang wakil kaum perempuan telah tampil berucap membantah pengenalan Malayan Union. Paling mengharukan ialah ucapan seorang wakil kanak-kanak yang berperasan dengan mengatakan, wahai bapa-bapa kami, meliharalah hak-hak kami sementara kami besar. Kata-kata itulah yang telah menjadi pendorong dan semangat kepada pemimpin dan ahli-ahli Kongres untuk bersatu dan
berjuang menentang Millennium Union. Hmm. Kesedaran itulah yang telah menyelamatkan generasi hari ini. Yes, anda boleh nampak ya. From a lady yang berucap it's okay. But you see, wakil kanak-kanak, dia kata apa? Wahai bapak-bapak kami, peliharalah hak-hak kami sementara kami membesar. What they say? A 7-year-old boy, he went up to the stage and he's telling what? Please protect my rights when I'm still growing. Because why? Another 20 years, another 30 years, he will be the next generation, correct or not? Who's leading the country. If his is not protected, what will happen to them? Gone everything, correct or not? So anda boleh nampak these beautiful words all not in your buku text nonsense. Okay, can you all understand yang ini sayang? Okay, ini ialah kita punya bantahan yang diberikan oleh wanita ya, wanita dan juga ni. And then kita lihat, so tadi wanita dah habis, kita lihat kepada ayah-ayah. Okay. Yang ini bantahan Persatuan Melayu. Now, kita ada syarikat bersama AM, Saiburi, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor. Pertubuhan Melayu telah ditubuhkan ataupun diaktifkan semula. What they did sayang? What they did? Hello? Persatuan bantahan ni siapa nama pertubuhan ni? Cikgu ulang balik kepada anda. Halo? Apa yang mereka mengatakan sayang? Apa yang mereka buat dengan persatuan-persatuan ini? Berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat. Alright. Now, persatuan-persatuan Melayu ini sayang, I'm going to explain to you, listen carefully. Now, kita memang sudah ada persatuan-persatuan Melayu daripada dulu. Sudah pun ada. Tetapi kini persatuan ini telah sama ada ia ditubuhkan ataupun persatuan yang ada ini telah diaktifkan, because persatuan ini tidak begitu menunjukkan mereka punya peranan. So semua persatuan-persatuan ini telah diaktifkan and mereka berjaya buat apa sayang? Satu, dia himpunkan semua orang Melayu di seluruh negara. Kemudian mereka mengadakan apa? Rapat umum. Okay, rapat umum adalah like all the people will join together. Tadi inilah rapat umum. Just now I show you. Ini rapat umum. This one is rapat umum. Nah, inilah rapat umum. This is demonstrasi. Okay, rapat umum they will kumpul. Okay, demonstrasi they will walk. Demonstrasi they will stay in one place. Rapat umum, people from one district, another district, they will be joined together. They will walk with the banner, bunting and everything. They will come and join in satu dewan ataupun satu padang. Demonstrasi, all of them kumpul in one place, then demonstrate, tunjukkan apa yang mereka tidak puas hati. Rapat umum, few kumpulan, satu daripada bandar, satu daripada kampung, daripada kawasan pertaman yang lain. So all of them, that is rapat umum. They join together. So apa yang berlaku adalah daripada kita punya persatuan-persatuan Melayu tadi, anda boleh nampak all the persatuan. First one kita ada syarikat bekerjasama AM Saiburi. Nombor 2 kita ada Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak. Kemudian kita ada Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, and lagi banyak persatuan-persatuan baru ditubuhkan dan juga telah diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Malayan Union. Dan mereka telah menghimpun orang-orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat mengadakan rapat umum bagi membantah tindakan Harold McMichael. Cara dia dapatkan tanda tangan dan juga kita punya, apa sayang? Bantahan terhadap gagasan Malayan Union. Faham ke? Hello? Yes, teacher. Faham? Yes. Alright. Okay, now kita lihat bahagian yang berikutnya, iaitu dan okay. Kita ada okay.
mengadakan kongres. Okay, kongres Bantahan Persatuan. Okay, now is kongres betul lah, yang ini bukan. Okay, silap. Okay, Persatuan Melayu dan okay, cikgu buka. Okay, nah bantahan di negeri-negeri. Alright. Kalau minggu ni cikgu tak balik ke Taiping, I will be there in the center. Can you all come and take your notes? Cikgu dah sudah sediakan bab 4, 5, 6. Tapi satu ekor pun tak mau datang ambil. Macam mana? Who belum ambil nota? Tell me now. Siapa belum ambil nota? Rai sudah ambil kan? Ishwar sudah ambil nota? Oh ya. Megala belum. Ishwar itu Megala sudah ambil sayang. Okay. So please, kalau cikgu rasa I didn't go back to Taiping, Saturday I'll be coming there. So please come and take your notes. I'll let you all know. I'll put in the group what time I'm coming there, because 5:30 I got class with you all. Maybe I will do my class there lah. So while the time I finish by 5:30 to 7:30 class, you guys can take the notes from there. Saya takut nak keluar. Nanti kena tangkap macam mana. Okay. Now kita lihat kepada bantahan di negeri-negeri Melayu. That is number 4. Bantahan negeri-negeri Melayu. Ini dapat dilihat semua negeri-negeri Melayu. Especially ya, kita ada di Kedah dan juga kita ada di Kelantan. And juga bantahan juga berlaku secara besar-besaran di Johor. So anda boleh nampak bantahan di negeri-negeri Melayu. Di negeri-negeri Melayu, so kita ada number 1, bantahan di Kedah. Nombor 2, kita boleh lihat bantahan Kelantan. Dan nombor 3, kita boleh lihat bantahan di Johor. So bantahan di Kedah, so apa? Let me finish this bahagian 3, then we can do latihan ya. Because why? I have to finish up this one. Okay. Now, kita tengok kat sini bantahan di negeri-negeri Melayu. Pertama, kita ada 19 Januari 1945, ribuan orang Melayu Kedah berarak di Alor menentang Malayan Union. Kandungan kertas putih dianggap. So, kandungan kertas putih Malayan Union dianggap mencabul kedaulatan Melayu. Can understand? So, mereka yang ini mereka katakan kandungan Malayan Union cabul kedaulatan orang Melayu. Fahamkah? So mereka berkumpul di Alor menyatukan ketidakpuasan mereka. Nah, kemudian di Kelantan pula mereka kumpul di Kota Baharu. Kota Baharu is their center and berjaya mengumpulkan. Okay, mereka berkumpul selama 10,000 orang berkumpul di Kota Baru semasa kedatangan Harold McMichael. Harold McMichael ni datang untuk mendapatkan kedatangan. So mereka telah berkumpul untuk menunjukkan ketidakpuasan. Nah, in Johor pula kita ada Lembaga Kesatuan. So kita ada Lembaga Kesatuan Melayu Johor yang menentang Malayan Union. And kita ada Persatuan Semenanjung Johor yang dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar menentang Malayan Union. And pada masa itu, ucapan itu telah diadakan di Batu Pahat dan mereka menunjukkan ketidakpuasan. So, anda boleh nampak sebanyak 20,000 orang Melayu berhimpun di Batu Pahat. Dato' Onn Jaafar berucap menggesa orang Melayu bangkit. Boleh faham sampai sekarang? Guys? Faham? Yes. Alright. So ini adalah kita lihat number 4, iaitu penentangan di negeri-negeri Melayu. Penentangan yang pertama kita lihat di Kedah. Mereka telah berkumpul di Alor and mereka mengatakan kandungan kertas putih Malayan Union dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Kemudian di Kelantan pula 10,000 orang berkumpul di Kota Baharu semasa Harold McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Johor pula we got 2. Satu kita ada Lembaga Kesatuan Melayu Johor and kemudian kita ada Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar. All of them bangkit menentang Malayan
Union. Boleh faham sampai sekarang? Bolehkah? Halo? Can. Okay, bagus. Nah sekarang kita tengok, I want you all to see your mentor book please. Ada buku mentor dekat dengan anda? Keluarkan buku mentor. Okay, kita tengok latihan dia. Okay, buku mentor, tengok muka surat. Muka surat, my book is 57, mine is a very old book. So tengok you orang punya buku, muka surat berapa. Okay. Adakah kita sudah buat soalan-soalan ini? Belum. Sudah belum? Satu ekor pun takkan buka mulut. Okay. Now first question. Bandana, can you do the first question, darling? Can, teacher. Hmm. Jadual berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran British. Hmm. Tarikh 12 September 1945, sistem yang diperkenalkan British Military Administration. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan? The answer is to Why sistem ini diperkenal? BMA, why sayang? Satu, dia ingin memulihkan kepercayaan rakyat dan mengembalikan keamanan. Alright? So the answer will be B, memulihkan kepercayaan rakyat dan mengamankan keadaan. Alright? Okay, second question. Ishwar. I think I want to call Ishwar's mother already. Our friend is missing from the class. You all on the class and then you all running away, huh? Okay. Adam, second question sayang. Okay. Apakah kesukaran hidup yang dihadapi rakyat semasa pentadbiran Jepun di Tanah Melayu? B. Penyuluh penyakit masalah cukai yang tinggi. Alright, very good. Okay. Satu sayang, what is that? Penularan penyakit dan juga cukai yang tinggi. Very good. Okay, number 3, kita ada Dania, number 3. Dania, number 3 please. See, lagi seekor. Diana, number 3 sayang. Diana. Diana pun tak ada. Okay. Drive tak boleh. Okay, Kirtana. After that, Megala. Kirtana number 3 sayang. Ken, Mike Ken. Okay. Okay, Raif, bacakan sayang. Oh, never mind. What's your answer? You just tell me because you don't have mic, right? So tell me, what's your answer? C. C, okay. Jadual berikut berkaitan dengan British. Rakyat menyambut kedatangan tentera British di Tanah Melayu. Mengapakah sambungan itu diadakan? Pemulihan. Satu, yes, bersetuju. Mereka memulihkan keamanan Tanah Melayu. Okay, B, Mehala, 4 sayang. Question number 4. British Military Administration BMA gagal dilaksanakan di Tanah Melayu. Apakah pengajaran daripada peristiwa tersebut? Apa pengajaran kepada kita sayang? Kan? Is it A? Yes. Don't worry Mehala, you salah pun tak apa. Sebut aja. Don't worry. Alright? Betul sayang. Your jawapan is A. Mesti berwaspada. Jadi number B itu dia kata bertolak ansur tak boleh. Okay? Okay, number 5. Diana, number 5 sayang.
Diana. Lagi seko. Okay, Sean, number 5, darling. Sean. Boleh kena berlima. Okay, tak apa. Saya sendiri baca. I'm getting fed up with you all. Okay. Major General Raffle Horn diberikan tugas mengetuai sebuah unit untuk merangka pentadbiran Malayan Union. Apakah unit tersebut? The answer is C. Unit Perancangan Tanah Melayu. The answer is C, ya. Ken sayang. Ken Masya, no worries. Okay, now number 6. So anda boleh nampak soalan 6 pula. Dayana sudah lari, Ishwar sudah lari. Kirtana okey. Right, so number 6. Raja berikut menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. British military administration bertukar kepada Malayan Union. Mengapakah British lakukan yang ini? The answer is A. Untuk melicinkan pentadbiran. Okay, number 7. Okay. Ishwar, where you went, darling? I went take the book, chair. Number 7. Got the book ready, Yeah. Okay, read question. Malayan Union diketuai oleh pemimpin yang dilantik oleh Raja England. Siapakah pemimpin tersebut? Siapa pemimpin tersebut? Is it Governor British? Yes, Malayan Union. Yes. Siapakah pemimpin tersebut? Governor British. Very good. Number 8, Kirtana, can you do it, sayang? Okay, tak apa. Because she was studying her mic. Okay, now my internet. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran British di Tanah Melayu. Majlis Raja-Raja dibentuk, Prinsip Kerakyatan sama rata, Pesuruhjaya Negeri telah diwujudkan di setiap negeri. Nah, apakah sistem pentadbiran yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Apa sistem? What do you think, guys? Malayan Union. Nah, apakah kesan pentadbiran Malayan Union terhadap Raja-Raja Melayu? Nah, answer dia, Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis negeri-negeri and mereka hanya boleh membincangkan tentang soal agama Islam sahaja. Alright, they don't have much power, ya. Nah, berikutnya, maklumat berikut berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union. Okay. Mereka menjaga adat dan juga agama Islam. Okay. Nah, apakah kesan? Yes, Rais, betul. The answer is A. Menghakis kuasa raja. Nah, kemudian kita tengok soalan berikutnya. Ya, 11. Okay. Okay, Malayan Union telah memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip jus soli? Nah, prinsip jus soli ini kepada individu yang lahir di Tanah Melayu dan juga Singapura boleh menjadi warga negara Tanah Malayan Union. Individu yang berumur 18 tahun dan ibu atau bapa warga negara akan diberikan kewarganegaraan 1 dan 2. Okay. Now, number 2 pula. Nombor 12. Mengapakah British menghantar Harold McMichael? Nah, British menghantar Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan D. Harold McMichael, William dan McMichael berjaya menyelesaikan misi mereka di Tanah Melayu dengan tempoh 2 bulan. Mengapakah misi mereka berjaya? Because why? Mereka menggunakan paksaan. Nah, reaksi. Let's finish until question 15, ya. Nah, British telah
mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946 dan mendapat tentangan Raja-Raja Melayu. Mengapakah penentangan tersebut berlaku? Kerana penjajahan secara mutlak. Bagaimanakah Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union? Raja-Raja Melayu telah menghantar surat bantahan ke London. So anda boleh nampak. So next week cikgu akan sambung balik. I want to do one essay with you all. So saya nak anda tengok latihan muka surat 60. The struktur soalan 1 dan soalan 2. Tolong buat soalan ni, next week cikgu akan bincang dengan anda. Boleh ke? Hello? Boleh ya? Okay, then I will end the class. See you guys on Saturday. Bye-bye. Alright, thank you, teacher. Okay, darling. Bye. Bye. Thank you, teacher. Okay, darling. Bye-bye.